Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan sambung buku PKJR. Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. Kita sambung pada muka surat 21. Aktiviti 17. Berdasarkan gambar, susun semula perkataan menjadi ayat yang betul. Jadi kita kena susun perkataan. Sebelum itu, mari kita baca dan fahami frasanya supaya dapat dilihat oleh orang lain. Supaya orang lain pun boleh nampak lah, boleh lihat. 别人也可以看得到。Kita mesti memakai baju hujan dan pakaian cerah. Kita perlu pakai baju hujan. Kenapa? Sebab hujan kan. Jangan biar badan tu basah, nanti sakit pula. Dan pakaian yang cerah. Kenapa? Sebab bila hari hujan, akan gelap. Jadi pakaian cerah tu boleh biar orang lain nampak kita. 下雨天的时候，我们穿雨衣咯，而且要穿亮丽的颜色的服装，这样子，因为下雨天是天空乌黑吗？那别人才会容易看到我们，看见我们。Keadaan menjadi gelap. Ini yang cikgu cakap tadi lah. Bila hari hujan tu, keadaan akan jadi gelap. 天空会变得很黑。Pada waktu hujan lebat. Bila hujan turun dengan lebat. Pada waktu itulah ketika itu. 下大雨的时候。Cuba kita susun. Pada hujan, waktu hujan lebat, murid kena salin ya. Bila unsur masa ini dibawa pada bahagian awal ayat, kita kena tambah tanda koma ya. Pada waktu hujan lebat, apa yang akan terjadi? Keadaan menjadi gelap. Salin. Tambah tanda nota ataupun tanda titik. Cikgu ulang. Pada waktu hujan lebat, keadaan menjadi gelap. 那下大雨的时候呢，天空会变得很暗。Apa yang kita kena buat bila waktu hujan lebat, waktu keadaan menjadi gelap? Jadi, kita mesti memakai baju hujan dan pakaian cerah. Kenapa? Supaya dapat dilihat oleh orang lain. Cikgu ulang. Kita mesti memakai baju hujan dan pakaian cerah supaya dapat dilihat oleh orang lain. Tambahlah tanda titik ataupun tanda nota. Baru ayat kamu lengkap. 所以我们天黑的时候，下大雨的时候，我们要穿雨衣，然后要穿亮丽的颜色，这样子别人才会看到我们然后我们就不会被撞咯。Oke, dah siap gambar waktu hujan. Sekarang waktu malam pula. Untuk buat apa? Gunakan. Nak guna apa? Jaket pemantau cahaya. Ini dia. Jaket yang dia pakai tu. Yang boleh pantau cahaya supaya orang lain boleh nampak kita pada waktu malam juga. Meningkatkan kebolehliatan. Biar orang mempunyai perbuatan kita yang pakai jaket tu meningkatkan peluang. Orang lain pun boleh nampak kita dengan senang. Pada waktu malam. Waktu malam lah. Maksudnya, 为了使用反光的外套，提高能见度。晚上的时候. Jadi kita susun. Ayat 1 saja. Cuba kita susun.
Pada waktu malam. Okay, ingat. Bila unsur masa kita bubuh pada awal ayat kan, kita kena tambah tanda koma. Pada waktu malam, gunakan apa? Kita kena gunakan jaket pemantau cahaya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kebolehliatan. Tak cukup ruang, pindah ke bawah. Tambahlah tanda titik ataupun tanda nota, barulah lengkap ayat kamu. Okey, cikgu ulang. Pada waktu malam, gunakan jaket pemantau cahaya untuk meningkatkan kebolehliatan. Maksudnya, waktu malam tu bahaya kan? Gelap gelita, pakailah jaket pemantau cahaya. Bila ada lampu akan pantau cahaya tu, kita akan nampak ada orang kat situ. 那么晚上的时候，记得要穿上反光的 jacket 外套，这样子别人也会更容易的看到你，那可以减低意外的发生。Okay, kita halaman 22 kita akan sambung pada hari yang lain lah. Kita sambung dulu pada halaman 23. Aktiviti 19. Isi tempat kosong dengan frasa yang diberikan. Tengok siap dengan gambar sekali. Berbentuk jalan. Ini berbentuk jalan, tempat yang kita berhenti sebelum melintas. Lintasan pejalan kaki berisyarat. Kenapa ini dipanggil lintasan pejalan kaki berisyarat? Ini pula dipanggil lintasan pejalan kaki sahaja. Bezanya ialah yang lintasan pejalan kaki berisyarat ini ada lampu isyarat bagi pejalan kaki. Tapi ini tak ada. Jadi ini hanya lintasan pejalan kaki sahaja. Dekat lintasan pejalan kaki ini ada seorang peronda. Jadi ini dinamakan peronda lintasan sekolah ini. Orang ini ialah peronda lintasan sekolah kita. Ini. Sebelah berbentuk jalan tu ialah laluan pejalan kaki. Laluan pejalan kaki seelok-eloknya bila berjalan kan, jangan berjalan seiring dengan kawan lah. Kadang-kala tu ada penunggang basikal yang tidak mengikut arahan akan menggunakan laluan pejalan kaki juga. Jadi kalau kawan-kawan berjalan di laluan pejalan kaki dengan seiringan akan tak sedah bila ada penunggang motosikal ke atau penunggang basikal lalu laluan pejalan kaki itu akan berlaku pelanggaran lah, pelanggaran. Okey. Kita teruskan. Lintasan sekolah yang dikawal oleh siapa? Membolehkan kanak-kanak melintas jalan dengan selamatnya. Okey, siapa? Ren, sesui. Kat sini ada tak jawapan yang menunjukkan sesiapa yang membolehkan kanak-kanak melintas jalan dengan selamatnya? Ini. Peronda lintasan sekolah. Lintasan sekolah yang dikawal oleh peronda lintasan sekolah membolehkan kanak-kanak melintas jalan dengan selamatnya. Okay. Tolong tulis dengan baik ya. Murid-murid kena salin ya. Bukan gunting Cikgu cuma bincang sahaja di sini. Kamu dikehendaki untuk menyalin. Yang kedua, pejalan kaki boleh melintas apabila imej orang hijau pada lampu isyarat bernyala dan semua kenderaan berhenti. Okay. Imej orang hijau pada lampu isyarat kat mana? Lampu isyarat di sini kan? Jadi jawapan ialah lintasan pejalan kaki berisyarat.
Cikgu ulang. Pejalan kaki boleh melintas apabila imej orang hijau pada lampu isyarat lintasan pejalan kaki berisyarat bernyala dan semua kenderaan berhenti. Yang ketiga, Jutin berjalan seiring dengan ayahnya ketika melintas di mana? Okay. Bila kamu melintas di lintasan pejalan kaki, kena berjalan seiring dengan ibu bapa ataupun orang dewasa, ya. Jadi jawapan di sini. Lintasan pejalan kaki. Okay. Kalau ada ruang boleh sambung. Kalau tak ada, kamu boleh sambung kat sini. Okey. Ulang. Jutin berjalan seiring dengan ayahnya ketika melintas di lintasan pejalan kaki. Seterusnya nombor 4. Pejalan kaki hendaklah menggunakan apa yang disediakan untuk mengelakkan kemalangan. Ada tak jawapan yang menunjukkan pejalan kaki itu laluan yang digunakan oleh pejalan kaki? Ada kat sini. Kalau ada laluan pejalan kaki itu, tolonglah guna laluan itu supaya tidak berlaku pelanggaran ataupun kemalangan yang tidak diingini. Cikgu ulang. Pejalan kaki hendaklah menggunakan laluan pejalan kaki yang disediakan untuk mengelakkan kemalangan. Nombor 5. Kita hendaklah berhenti di mana sebelum melintas jalan? Tadi yang cikgu cakapkan. Berbentuk ini adalah tempat kita berhenti sebelum melintas. Ingat lagi macam mana melintas jalan? 5 langkah. Berhenti. Berhenti di berbentuk jalan dulu. Lepas tu, melihat. Yang ketiga, mendengar. Keempat, berfikir. Kelima, bila kamu melintas tu kena melintas dengan berwaspada. Okay, cikgu ulang. Kita hendaklah berhenti di berbentuk jalan sebelum melintas jalan. Baik, cikgu ulang lagi maksudnya dalam bahasa Cina. Okay, 第一句，学校的斑马线是由学校的巡逻者管理。那个交通，以便儿童可以安全的越过马路。Nombor 2，行人可以等到这个有行人交通灯的那个绿人亮了，全部汽车停了，才安全的越过马路。Yang ketiga， Jutin和他的爸爸一起越过斑马线的时候，都是肩并肩牵着爸爸的手一起过马路啊。Yang keempat， 行人必须使用这个行人道，就是为你们而设的行人道，在那边走路过马路。你过马路的时候也是要停在那个berbentuk jalan啊。没有过马路的时候，你要用这边的道路来走路，避免发生车祸。kelima， 我们必须停在那个berbentuk jalan 这一边，叫berbentuk jalan， 路墩那边才越过马路啊！记住五个规则啊 ：berhenti 停 ，melihat 看 ，mendengar 听 ，berfikir 想 ，berwaspada 小心的过马路。Oke, kita sambung ke muka surat 24 pula. Okay. Tonton klip video dan ceritakan kepentingan menggunakan pakaian dan peralatan keselamatan berbasikal. Kemudian gunting gambar pada halaman 39 dan tampak pada ruangan yang disediakan. Okay. Sila tonton video dahulu. Cikgu akan buat setting. Video kena buat setting mikrofon. Pakaian keselamatan berbasikal. Baju berwarna cerah. Seluar panjang. Kasut sukan.
jaket pemantul cahaya, peralatan keselamatan berbasikal, topi keledar, pad siku, pad lutut. Baik, kita sambung ya. Okey, jadi kamu kena buka halaman 39 ini, lampiran aktiviti 20 ini. Lepas tu kamu kena guna gunting ya, ini gunting. Lepas tu kamu kena gunting gambar-gambar ini tampal pada halaman 24. Okey? Cari halaman 39, lepas tu gunting gambar-gambar tampal pada halaman 24. Okey, mari kita buat bersama-sama. Tak boleh pilih bulatan. Okey, tak apa. Yang ini, kasut. Kasut kat mana? Pakaian atau peralatan? Pakaian tu merujuk kepada kasut, seluar, baju, vest, jaket lah. Kalau peralatan tu alatan tambahan yang kita pakai dekat siku, lutut, kepala untuk melindungi keselamatan kita. Jadi pakaian dekat sini. Ini kasut. Lepas tu ini vest kan. Pakaian juga. Pad siku ni peralatan. Seluar? Pakaian, bagus. Topi keledar? Peralatan keselamatan. Baju yang cerah? Pakaian keselamatan. Pad lutut? Sini, peralatan keselamatan. Boleh ke murid-murid? Kalau ada masalah, boleh WhatsApp PM cikgu lah. Sekian sahaja pengajaran cikgu pada hari ini. Ingat ya, hantar PKJR pada hari ini. Ini kerja sekolah kamu hari ini. Okey, bye-bye.